podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Aku dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Saudara para penonton Malam Seram. Ya, berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Horror Talk Show bertemankan saya KC pada tengah malam ini, dan harap anda harap anda dapat terus bersama dengan saya sehinggalah penghujung rancangan. Kalau mungkin ada yang tertidur separuh jalan, apakan daya kan? Tak apalah, ada kalanya penat, mengantuk. Jadi terpaksa lelapkan mata. Dan yang penting sekali, Malam Seram ini adalah sebuah rancangan hiburan, rancangan tempat kita bersembang, perkongsian pengalaman daripada individu-individu yang kirimkan email, kirimkan voice note, kisah anda kepada Casey untuk Casey ketengahkan dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show. Selamat malam kepada geng Momok Captain, kepada geng Momok Sarjan, ya, kepada geng Momok secara amnya, moderator Malam Seram. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada khususnya geng Momok Captain, pada minggu lepas saya mohon maaf. Saya tadi pun ada masalah saya nak buat live ni. Sebabnya saya baru pasang satu gadget ni. Sebelum ni saya gunakan satu mixer saya. Mixer saya ni mixer besar lah. Jadi mixer tu saya dah bawa pergi ke studio. Dan saya gunakan sekarang ni mixer yang kecil. Dan mixer kecil ni dia tak ada built-in effect. Tidak ada bunyi macam echo, tak ada tau. Jadi saya tengah fikirlah, memang saya tengah cari sesuatu interface yang ada efek. Bila saya bercerita tu saya boleh buat suara-suara seram kan. Jadi bila saya tengok tempoh hari City Music dia ada sale. So saya telah pun dihubungi oleh brother Mayuni Omar. Mayuni Omar ni adalah seorang komposer di Singapura yang menghasilkan lagu Kaulah Segalanya kan. Jadi dia kata, bro Casey, ni City Music akan ada sale tarikh sekian. Dan antara barang yang dia akan jual ni barang-barang display lah. Display dekat kedai tu kan. Dan harga dia macam okey lah, boleh lah. Sebab saya pun gunakan ni dekat dalam rumah saja. Jadi saya pun beli dan saya dah ada sound effect. Dan pada hari Sabtu yang lalu saya patut buat live stream dengan geng Momok Captain.
Oleh kerana saya patching ni salah, mixer saya terus tak bunyi. Tak bunyi terus, hilang suara. Jadi saya cuba ni, tengok YouTube video, saya tengok macam mana nak buat patching ni, saya tengok sampai kan saya tertidur. Saya tengah duduk kat kerusi ni, tengah tengok kan sandar gini, tengah tengok macam mana dia explain lah, okey ni wiring nak kena gini. Sampai tertidur lah. Bila bangun, kau. Jadi to all momok captain, saya mohon maaf lah. Tapi dah pasang. Sekarang dah okey, alhamdulillah. Cuma dengar tak bunyi? Kadang-kadang bila saya bercakap dia ada hissing, dengar tak? Mungkin kalau gunakan headphone adalah. Harap bunyi hissing ni tidak mengganggu anda. Kalau mengganggu, saya terpaksa buka dan kembali asal, tidak gunakan sound effect sehinggalah saya boleh menangani masalah. Jadi boleh dengar suara KC dengan jelas? Boleh? Okey. Kalau boleh anda katakan KC boleh macam biasa. Kalau tak KC ada bunyi hissing. Jadi sound effect yang saya dah dapat, saya dah patch ni, dia bagus. Sound effect ni kasih sedikit masa saya nak dengar. Testing 1 2 3 4. Kan dengar kan? Jadi pada malam itu sedang saya berjalan, tiba-tiba terdengar suara. Kan? Dan sound effect ni dia boleh buat suara macam, dan kisah tahu tak, pada malam tu saya dengar macam ada orang tengah menyanyi dekat dalam tandas kisah. Salah. Dan dia ada suara, apa yang tertekan ni? Okey. Dan dia ada suara ni. Hello everybody. Apa khabar semua? Dah makan? Malam ni dalam malam seram, Casey nak cerita. Kan? Jadi sebab itulah saya semangat nak beli ni sound effect ni semua. Macam, bagus ni, boleh patching. Saya boleh call kawan saya boleh jadi Cik Mang. Jadi suara dia saya boleh tweak, orang tak kenal kan. Jadi macam itulah. Saya dah patch, semua dah settle the kettle. Jom kita mulakan malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Selamat tengah malam kepada para penonton malam seram. Ini kiriman yang Kisi nak bacakan ini datang daripada pengirim kita bernama Suhaila. Dengan tajuk cerita Nenek Datang Rumah. Sekarang saya berusia 18 tahun, Kisi. Ketika kejadian ini berlaku, sama sekali saya tidak pernah pun terfikir pada waktu itu ia adalah perkara seram. Tak pernah terfikir. Usia saya 10 tahun, Casey. Jadi 8 tahun yang lalu lah kejadian seram ini berlaku. Saudara para penonton, saya dan arwah nenek agak rapat kerana arwah nenek tinggal bersama dengan ibu dan ayah saya. Jadi bila arwah nenek meninggal dunia, bukanlah satu perkara yang mengejutkan saya. Kerana sebelum arwah meninggal dunia,
berbulan-bulan arwah nenek saya dah pun berada dekat hospital. Jadi arwah nenek dekat hospital dah tak duduk dekat rumah lagi, Casey. Pada mulanya rasa kehilangan tu dapat dirasakan apabila arwah nenek pergi ke hospital. Nanti bila bangun cari nenek, nanti mama saya cakap, nenek kan dekat hospital. Nanti besok lusa kita pergi ziarah. Mama saya hampir setiap hari akan bawa saya pergi ziarah nenek. Kita akan datang, akan tengok arwah nenek. Jadi lama kelamaan benda ni dah jadi satu kebiasaan. Balik rumah nenek tak ada, balik rumah nenek tak ada, sampailah arwah nenek meninggal dunia. Casey, bila arwah dah pergi, saya masih cari nenek. Mama bila nak pergi hospital? Dan mama saya akan cakap, Ailah, kan nenek dah meninggal. Nenek dah tak ada lagi dekat dunia tau. Ailah kena ingat. Dan sampailah pada satu hari, apabila saya sedang duduk, kemudian mama saya tanya, Ailah, pagi ni bukan main happy lagi? Kenapa? Kemudian saya jawab dekat mama saya, Ailah, semalam nenek datang. Hah? Nenek kan dah meninggal, Ailah. Kenapa cakap macam tu? Betul mama, semalam nenek datang. Jangan cakap macam tu lagi Mama tak suka. Nenek dah pergi, orang meninggal mana boleh balik? Kemudian waktu tu saya diam, Casey. Dalam hati saya, tapi nenek datang. Dan Casey, itulah pertama kali dan bukan kali terakhir nenek saya datang ke rumah. Hampir setiap malam. Yang hairan bila nenek datang, mama saya ni tengah tidur nyenyak dengan dengan papa saya. Nenek datang, nanti saya akan terbangun, Casey. Saya tidur dalam bilik sendiri, saya akan bangun. Nanti nenek duduk dekat ujung katil. Saya duduk tepi nenek, saya baring dekat tepi nenek sampai ke pagi. Casey, saya boleh rasa, Casey, nenek saya pegang kepala saya, boleh rasa pada waktu tu. Dan setiap malam saya akan menantikan nenek saya balik. Tapi mama saya ni tak tahu. Cuma bila cakap, mama jadi marah. Bila cakap, mama marah. Saya pun dah tak nak cakap dengan mama saya. Sampailah saudara para penonton Malam Seram pada satu hari, saya ikut mama saya untuk hantar kakak kepada mama saya pergi berubat. Jadi mama saya terpaksa bawa saya sebab tak ada orang jaga. Kalau dulu arwah nenek yang jaga saya, kali ni kena bawa. Saya pun ikutlah pergi berubat. Masuk dekat dalam rumah ustaz kalau tak silap saya. Dekat dalam ni sedang ubatkan makcik saya, iaitu kakak kepada mama saya. Selepas tu ustaz tu tengok saya, ustaz tu senyum dan ustaz tanya soalan-soalan. Kemudian ustaz tu tanya, siapa nama anak ni? Suhaila. Oh, Suhaila. Tapi kita panggil dia Aila, kata mama saya. Aila. Oh, Aila. Aila dekat rumah ada kawan? Tanya ustaz ni kepada saya. And then mama saya terperanjat. Mama saya tanya, ustaz kenapa tanya macam tu? Tak apa, saya nak tahu je. And then waktu tu kata Aila, saya jawab, ada nenek. Selalu nenek datang. Casey, mama marah. Mama cakap pada waktu tu, kenapa cakap pasal nenek? Tak mahu ustaz mak saya dah meninggal. Dia ni rapat dengan mak saya. Dulu arwah mak saya kalau masih hidup, masih sihat,
Saya keluar, kalau tak bawa dia, kalau dia tak sekolah, selalu arwah mak saya jaga. Ni terpaksalah saya bawa dia, hantar kakak saya berubat sebab tak ada orang nak jaga. Saya tahu yang anak awak ni macam ada kawan, kata ustaz tu. Kemudian saya tanya macam mana, mama saya tanya macam mana ustaz tahu? Tadi dia datang depan rumah. Yang awak beri salam tu, sebelum isteri saya buka pintu, saya nampak ada 4 orang. Jadi saya ingatkan ada 4 orang datang rumah saya. Bila awak masuk, saya kira awak, kakak awak dengan anak awak. Mana lagi seorang? Kemudian ustaz tu cakap lagi dekat mama saya dengan saya. Lagi seorang tu rupanya dekat luar, tak masuk. Maklumlah, rumah saya ni panas untuk dia. Sebab tu saya tanya, ada kawan? Casey, bila waktu tu ustaz tu cakap macam tu, kata Suhailah, saya tengok mama tengok luar. Mama tanya ustaz, maksud ustaz? Tak ada. Bila awak datang, saya nampak ada 4 orang dekat luar. Jadi saya ingatkan 4 orang nak masuk rumah ni. Sekarang sedang saya bercakap, awak bertiga je kat dalam. Yang satu tu masih berdiri dekat luar, tak nak masuk rumah saya. Sebab tu saya tanya, anak awak ni siapa nama? Ayla. Ayla ni ada kawan? Ada ustaz, nenek saya. Kisah waktu tu ustaz tolong obatkan anak saya. Dia tolong pagarkan anak saya. Dan ustaz beri nasihat kepada Ustaz beri nasihat kepada saya. Waktu tu mama saya ni terperanjat apabila mendengar penjelasan ustaz tentang saya ada kawan, iaitu nenek saya. Jadi ustaz memberitahu saya yang arwah nenek dah meninggal, sama seperti apa yang mama kata pada saya. Yang meninggal tidak akan kembali. Itu yang berkali-kali ustaz ingatkan, dan ustaz ajar saya membaca doa supaya saya tidak diganggu oleh orang yang tengah berdiri dekat luar. Ustaz cakap, Ayla, dekat luar tu bukan nenek tau. Nenek Ayla dah meninggal. Ayla cakap dengan dia, kau bukan nenek aku dah tak ada. Cakap berkali-kali. Nanti dia akan pergi. Malam berikutnya, awak ni tidur dengan anak awak. Jangan biarkan dia tidur seorang, ya. Itu yang saya ingat, Casey. Dan itu juga adalah antara kisah yang pernah diceritakan oleh ibu saya kepada saya. Bila saya ingat balik, sumpah saya tak pernah pun rasa takut dengan kehadiran nenek saya setiap malam. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Kau dengar tak? Kita dah tangkap. Saudara para penonton, malam seram, kita sambung kisah berikut ini. Tentang apa agaknya? Tentang apa yang ditangkap oleh pengirim kita satu ketika dahulu. Dalam cerita ini, Muhammad Alif berkongsi satu kejadian yang mana beliau dengan kawan pernah membuat satu eksperimen. Ini semua dia belajar daripada sebuah laman. Ya, ada sebuah laman. Saya tak boleh share laman ini pada anda, tapi anda kalau Google mesti akan jumpa. Cuma saya tak naklah galakkan untuk anda pergi ke laman ni.
laman ni selain daripada menjual barang-barang mistik, kata Muhammad Alif, laman ni juga ada mengajar cara-cara melakukan perkara-perkara tertentu. Antaranya, bagaimana nak perangkap hantu. Perangkap dalam lingkungan bracket ni, tangkap hantu. Jadi ada cara-cara yang perlu dilakukan. Ini cerita bukanlah cerita tentang diganggu dengan hantu, tetapi dua orang sahabat yang memang suka pergi ke laman ni untuk membaca kisah-kisah perubatan yang dialami oleh seseorang, kemudian dah dibantu oleh dia macam, okey, laman ni dia macam apa tahu? Dia ada tukang ubat lah saya open close inverted comma lah ya. Tukang ubat, dan setiap tukang ubat ni dia ada profile kan, profile dia dekat bawah dia macam Facebook tapi dia hanya untuk tukang ubat. Dekat bawah tu ada orang punya review, bantuan diberikan apa, macam ni puas hati, khidmat susuk berlian terlaksana, dan yang ini apa lagi komen dekat sini sekejap saya tengok terima kasih pada dia ada sebutlah nama orang tu. Terima kasih kerana sudi membantu permasalahan saya, dan ada lagi lah beberapa komen saya nak baca pun sebab ada nama-nama yang disebut, cara rawatan dia. Jadi setiap perawat ni dia ada khidmat yang disediakan. Bawah tu ada review oleh orang-orang yang diberikan khidmat. Jadi kalau anda scroll nampak perawat 1, perawat 2, perawat 3, perawat 4 dengan nama-nama dia dan kelebihan perawat-perawat ni. Jadi itu antaranya. Dan ada juga dia macam ada black magic market macam tu lah yang mana ada orang jual makhluk-makhluk seperti makhluk gaib, saka menjual barangan-barangan sini antaranya dia kata selendang bunian. Selendang ini mampu membuat seseorang kelihatan suci dan bersih dipandang mata. Ada lagi sanggul bunian pun ada. Apa lagi kat sini. Okey, itu antaranya lah Jadi dekat laman ni kalau masuk dia ada macam-macam kategori lah. Kategori nak cari perawat dengan review, nak beli barang dia macam online shopping, dan juga ada satu lagi cara-cara nak buat sesuatu. Contoh yang ini cara membuat pasangan tidak lepas tidak lepas dari genggaman. Macam itulah saya baca. Saya cuba tak nak baca, nanti anda dapat dia punya keyword, anda type nanti terpergi laman ni, saya pula kena Dan dia ada cakap gunakan serbuk kaca, gunakan minyak ni, gunakan tu, tumbuk, masukkan dalam ni, letakkan gambar, semua ada tulis cara-caranya. Dan baca mantra ini dilakukan pada waktu malam, pukul berapa, ketika bulan mengambang ke tidak, dan sebagainya. Saudara, para penonton, jadi dua sahabat ni cuba eksperimen tangkap hantu ataupun perangkap hantu. Jom tersambung dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Casey, para penonton Malam Seram, saya dengan kawan saya terjumpa laman ni. Sebenarnya laman ni tak boleh cari melalui Google pun, tak akan Casey jumpa. Ia adalah satu laman yang private dan hanya orang-orang yang mempunyai link kepada laman ini boleh menggunakan laman ini. Tapi sebelum masuk laman ni nak kena register dahulu. Berikut ini adalah screenshot yang saya nak lampirkan pada Casey supaya Casey boleh kongsi dengan yang lain apa yang Casey baca. Tapi tolong jangan share gambar-gambar screenshot ini because I don't want you to get into trouble, Casey. Saya dengan kawan saya pernah mencuba salah satu eksperimen untuk tangkap hantu.
bila dengar macam nak ketawa kan. Tapi bukanlah sekali cuba terus berjaya. Malah kami dah cuba beberapa kali tapi gagal Casey. Tapi kami tetap lakukan sampailah berhasil. Dipendekkan cerita, setelah kami buat bahan-bahan yang diperlukan, kami pun pergilah dekat kawasan yang mana kawasan tu tidak boleh ada sebarang cahaya daripada alat-alat elektronik, tak boleh. Cahaya bulan okey, cahaya api okey, tapi tak boleh cahaya daripada torchlight, cahaya daripada handphone tidak boleh. Itu memang tak akan jadi dan mujarab. Jadi pertama kali kita pergi, kita buat tak jadi, kemungkinan kita bawa lampu solo. Kedua, mungkin handphone kita tak dimatikan. Jadi setelah beberapa kali, akhirnya kita cari tempat yang mungkin juga tempat itu memainkan peranan. Kita bayangkan seumur hidup menggunakan lampu lilin Casey yang diletakkan dalam bekas kaca untuk menerangi malam kita pada waktu itu. Sebab menurut eksperimen ini tidak boleh menggunakan sebarang cahaya-cahaya elektronik. Jadi kita mulakan melakukan eksperimentasi. Dipendekkan cerita, kita menggunakan benang warna hitam yang kita lilit dekat anak tunas. Dia bukan pokok Casey. Tunas adalah tumbuhan yang baru nak tumbuh. Dia kena cari tunas. Jadi nak cari tunas dalam hutan bukan mudah Casey. First thing eksperimen ni, tak dapat tunas tak boleh buat. Maknanya fail. So kena cari tunas. Jadi masuk hutan, gunakan lampu lilin yang tak berapa terang, dalam gelap waktu malam, macam mana nak cari? Sebab tu benda-benda ni susah. Bila dah buat jadi, senang dapat. So cari dengan kawan saya, jalan-jalan, dipendekkan cerita juga, jumpa tunas. Tunas. Ikat benang Casey. Lilitan tak boleh lebih, tak boleh kurang. Dia ada jumlah kena ikat, dan jumlahnya adalah jumlah ganjil. Ikat mengikut nombor ganjil, kemudian tarik benang hitam tu sampai dekat satu sudut. Kita pun ikat benang tu dekat ibu jari kaki kita. Kemudian kita pun tunggu Casey. Kalau nasib kita baik, maknanya eksperimen tu jadi, kita akan dengar suara orang menangis dalam hutan. Betul Casey. Dalam hutan yang sunyi sepi, saudara para penonton Malam Seram, saya dengan kawan saya setelah cuba beberapa kali, tiba-tiba terdengar Casey. Hiss, kau dengar tak? Meremang Casey bulu roma. Meremang gila. Dan eksperimen yang kami buat ni, kalau kami tarik benang tu daripada ibu jari, maknanya kita dah lepaskan dia dan dia tak boleh ikut kita. Jadi selepas dengar suara minta tolong, dia cakap, tolong lepaskan aku, apa yang kau mahu? Kawan saya kata, lepas. Saya pun tarik benang tu putus daripada ibu jari kaki dan kita lari keluar daripada kawasan Semak Samun yang tidak jauh daripada tempat yang kami letakkan kenderaan kami. Maknanya Casey, kemungkinan kebanyakan eksperimen-eksperimen yang diletakkan dekat laman ini adalah eksperimen yang benar-benar dibuat oleh tukang ubat ini untuk tangkap hantu, untuk miliki saka jin dan sebagainya. Real Casey. Nasib baik benda tu tak dah ikut kami, sebab dalam eksperimen itu dia kata, kalau nak berurusan dengan makhluk tu, kalau tidak, putuskan benang tu sebelum dia marah. Maknanya kalau masih ikat, dia akan jadi marah mungkin dia akan macam Lepaskan aku.
Suara macam tu seram waktu dia marah, kalau kita lepaskan, dia akan ikut kita balik. Jadi sebab itulah dengan segera dia dengan kawan dia, cerita dia agak panjang sedikit, saya dah ringkaskan beberapa bahagian lah. Jadi anda dapat sedikit kesimpulan kisah yang disampaikan oleh pengiring kita berkenaan dengan laman ini. Ini kira laman dark web untuk Melayu lah screenshot ada jual Saya pernah nampak dekat carousel orang jual makhluk-makhluk halus, jual minyak pengasih, minyak penyayang. Kalau itu ada, ini confirm betul lah ni saya rasa lah dan ada wajah tukang ubat perawat ni dengan review, dengan khidmat yang diberikan. Wow, luar biasa. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, kita berkongsi kisah selanjutnya. Terima kasih yang sedang menonton Malam Seram. Yang ini datang dari yang lain. Kalau ingin saya hubungi anda, boleh anda WhatsApp saya, Casey, boleh call saya. Saya ada cerita untuk berkongsi dalam rancangan Malam Seram. Boleh call saya, Casey. Nanti saya akan telefon anda, ataupun kirimkan voice note, voice note untuk anda kongsi pengalaman anda melalui rakaman suara yang anda kirimkan kepada Casey. Okey. Yang ini seterusnya, ini datang daripada mana tadi, kejap email saya. Ini dia. Dengan tajuk dia adalah Siapa yang solat dengan saya. Lepas tu dia ada bracket, siapa di belakang saya. Ini datang daripada Khairunisa, Khairunisa. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya bernama Khairunisa. Peminat Malam Seram, berasal daripada Kedah. Saya nak berkongsi kejadian seram berlaku di salah sebuah R&R dekat Kedah, Kisi. Waktu tu daripada Kuala Lumpur dan nak sampai Kedah, saya pun solat lah. Waktu tu berhenti seketika untuk melakukan solat maghrib. Sebabnya waktu maghrib ni agak pendek kan. Jadi terpaksalah berhenti dengan keluarga yang berada dekat R&R. Saya lupa nama R&R-nya, kata Khairunisa. Jadi ini pengalaman saya ketika berada dekat dalam surau, sedang solat maghrib, tiba-tiba sesuatu berlaku. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, kita terus masuk ke bahagian yang mana Khairunisa berada dalam ruang solat, iaitu berada dalam surau. Sebelum tu Khairunisa ada berikan sedikit gambaran. Dekat R&R di berdekatan dengan Kedah ni tak ada banyak kenderaan dan tak ramai orang. R&R ni tidak ada kedai-kedai yang menjual makanan. Dia setakat tempat ada untuk solat dan juga ada tempat tandas. Jadi suami saya pada waktu itu berkali-kali cakap dengan saya, awak betul ke nak solat kat depan ni? Sini tempat tak ramai orang tau. Tak boleh lah bang, saya nak solat maghrib juga. Suami cakap, jamak je lah balik rumah. Bang, nak jamak apa bang? Kita ada tempat, ada waktu, berhenti je lah. Nak jamak-jamak ni saya tak reti lah, kata saya. Khairunisa cakap pada suami, yalah, awak nak solat lah. Saya berdiri, saya dalam kereta, saya park dekat luar surau ni. Saya tengokkan awak. Jadi anak pun tengah tidur, jadi suami pun dalam kereta dengan anak, dua orang yang tengah tidur, suami dekat dalam kereta, saya pun keluar terus pergi ke surau tu untuk ambil wuduk lah. Saudara para penonton Malam Seram, bila dekat dalam, saya tengah solat rakaat yang pertama. Allahu Akbar. Casey, pada rakaat pertama bila saya bangun,
selepas saya rukuk, saya bangun dalam keadaan saya berdiri dengan iktidal tu, tiba-tiba saya rasa macam belakang saya ada orang ikut bangun bergerak macam saya. Tengah solat KC, takkanlah saya nak toleh belakang. Jadi saya ingatkan kemungkinan ada pengguna lain yang menggunakan surau tu untuk solat kan. Dalam hati memang nak toleh, tapi saya teruskan solat. Daripada berdiri, saya pun sujud, saya duduk, saya sujud, saya berdiri. Saya rasa orang belakang ikut saya berdiri KC. Dia solat berjemaah dengan aku ke dalam hati saya ni? Dia solat jemaah dengan aku ke? Kenapa bila aku sujud dia sujud, aku berdiri dia berdiri, aku rukuk dia rukuk? Mungkin kebetulan agaknya. KC, rakaat kedua saya pun baca Al-Fatihah. Dalam solat, setahu saya lah, mungkin saya silap, kalau kita baca Al-Fatihah, baca surah, kita kena baca yang mana telinga kita ni boleh dengar KC. Kita tak boleh bisik-bisik, tak boleh baca dalam hati. Itu ustaz saya cakap. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara para penonton Malam Seram, daripada nak baca surah selepas Al-Fatihah kena baca surah, saya berhenti lama ke sih? Selepas saya berhenti agak lama, saya pejam mata, saya mulakan surah, bacaan surah. Selepas solat, dalam hati saya, tolonglah belakang saya, tolonglah ada orang, tolonglah ada orang, tolonglah ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya toleh belakang, tak ada orang ke sih? Tak ada orang. Dengan segera angkut saya back. Saya keluar daripada surau tu. Waktu tu suami saya tengah duduk dalam kereta, tengah tengok handphone. Saya lambai-lambai, konon-konon nak dapatkan perhatian suami. Suami tak perasan. Tengah pakai kasut, lambai suami. Ya Allah, suami aku tak nampak pula. Sampai dekat kereta, pintu pula kunci. Tung, 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 tung. Suami terperanjat. Buka pintu, berbakul kena marah. Siapa yang aminkan ketika saya sedang solat dan saya nampak seperti ada orang dekat belakang saya, Casey? Siapa orang tu? Bayangkan saudara, Khairunisa tengah solat dekat surau di RNR solat maghrib. Tiba-tiba sedang dia baca Waladdallin. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, memandangkan siapa nama tadi? Sekejap email Khairunisa. Memandangkan Khairunisa tak beritahu saya, dia pun lupa nama RNR tu. Mungkin anda yang tahu RNR dekat dengan Kedah yang seram. Pada saya lah daripada bawah sampai ke atas semua RNR seram kecuali RNR Air Keruh. Yang atas tu ada jembatan, tu okey sikit. Yang lain semua pada saya seram. Mana RNR yang tak seram? Mungkin anda boleh beri tinggalkan komen. Terima kasih pada Khairunisa, peminat Malam Seram berasal daripada Kedah yang sudi berkongsi pengalaman dalam rancangan Malam Seram. Ya, seram tengah solat tiba-tiba rasa macam orang ikut kat belakang.
Tapi kalau kita husnuzon, mungkin solat orang ikut tu baguslah. Maknanya solat berjemaah, pahala dia lebih. Tak nak ke pahala lebih? Tak nak? Tak nak? Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Saudara, kisah yang ini datang daripada pengirim kita. Nama beliau Hisham. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Nur Hisham, atau Casey boleh panggil saya Hisham sahaja. Saya peminat malam seram berasal daripada Malaysia, Kota Tinggi. Memang best cerita-cerita yang Casey kongsi dalam rancangan malam seram. Bila dengar tu kan, terasa juga nak kirimkan kisah saya pada Casey. Tapi itulah, cuma tak ada masa saya nak type. Alhamdulillah kini ada masa terluang. Harap Casey bacakanlah pengalaman saya ini, kata Hisham. Kejadian seram ini berlaku dekat kawasan rumah saya di Kota Tinggi. Waktu tu saya dengan anak saya tengah duduk dekat ruang tamu. Nak dijadikan cerita, perkara ini berlaku pada hari Khamis malam Jumaat. Dalam rumah tu hanya saya dengan anak saya, iaitu anak perempuan saya yang berusia 9 tahun. Kami tengah duduk dekat ruang tamu sedang menonton TV. Isteri dan anak perempuan saya sulung, yang dewasa lah, keluar bersama dengan kakak ipar dia, iaitu bersama dengan kakak saya. Jadi yang kecil ni dia tak nak ikut. Dia lebih rapat dengan saya, jadi dia nak duduk rumah bersama dengan saya. Alah comelnya. Tengah duduk menonton TV, saya tertidur kisi dekat sofa. Anak saya masih menonton TV dengan saya. Dalam tidur ni, saya macam dengar tau, ketika saya tidur, anak saya tengah bercakap dengan seseorang. Bab ni seram Jadi saya dengar anak saya bercakap ni. Cuma saya tak boleh bangunkan diri saya sebab saya tengah tidur. So, apa yang berlaku, kata Hisham, saya dengar kisi anak saya tengah bercakap dengan seseorang. Jadi pada saya ni, mungkin isteri dah balik lah. Isteri dah balik, kakak dia dah balik, mungkin tengah berbual. Dan akhirnya saya terbangun daripada tidur saya dan saya nampak anak saya tengah duduk dekat tangga depan pintu rumah. Saya pun tanya anak saya, Mai, buat apa dekat tangga tu? Masuk. Casey, anak saya cakap, Mai tengah cakap dengan kawan. Saya pun tengok dekat tangga. Mungkin kawan dia berada dekat luar kawasan rumah yang jauh daripada rumah saya. Saudara para penonton malam seram, bila saya bangun, semakin saya menghampiri pintu rumah saya, semakin berdebar jantung saya. Anak saya cakap, Awak, okeylah, ayah kita dah datang ni. Nanti kita cakap lagi Awak nak balik Dan belum sempat sampai depan pintu, anak saya dah berdiri pusing. Saya sampai depan pintu, saya tanya kawan saya. Saya tanya anak saya, mana kawan dia? Tanya, Mai, tadi Mai cakap dengan siapa? Dengan kawan ayah. Mana kawan Mai? Casey, depan rumah saya tanah lapang Casey. Tanah lapang, kalau orang jalan boleh nampak. Kemudian Mai cakap kawan dah balik. Kalau kawan dah balik, mana dia? Ayah tak nampak pun. Mai datang balik Casey. Mai patah balik dekat pintu. Mai tunjuk, tu ayah atas pokok. Tu ayah atas pokok. Bila dengar perkataan atas pokok, saya pun tarik pintu, tutup pintu, tutup tingkap, bawa anak saya pergi dekat ruang tamu, duduk tengok TV. Kemudian saya baca kisi.
Saya tahu anak saya tak tahu tentang hal ni. Saya pun tak nak cakap dengan dia pada waktu malam tu. Kan, saya diamkan. Cuma mulut saya tak henti-henti baca surah, baca ayat kursi. Sampailah anak saya tertidur dekat sebelah saya. Angkat dia, bawa masuk bilik. Dia tidur sampailah ke pagi. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey. Terima kasih atas perkongsian kisah tadi daripada Hisham ataupun Muhammad Nur Hisham yang berkongsi kejadian seram melibatkan anak yang berusia 9 tahun di rumahnya di Kota Tinggi kan. Dia tidur, dia dengar anak dia tengah bercakap. Nak bangun tak boleh, mungkin terlalu mengantuk lah ya. Tapi dia dapat dengar anak dia sedang berbual dengan seorang-seorang. Akhirnya bila dia bangun tu, dia nampak anak tengah duduk dekat tangga. Kalau anda dalam situasi Hisham, sampai depan tangga rumah tu kan, anda tengok tak ada orang kat luar. Dan bila tanya anak, Mai, mana kawan? Kawan dah balik. Kalau dah balik takkan ayah tak nampak? Mana kawan? Tu atas pokok. Apa akan anda buat? Saya besok pagi telefon lah mana-mana syarikat, cakap boleh tolong tebangkan pokok tebangkan pokok depan rumah tak? Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Saat kau diuji, bersabar dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, agar dapat muhasabah diri. Yang datang pasti akan pergi, yang hidup pastikan mati. Hargai apa yang dimiliki, bersyukur nikmat yang diberi. Jangan mudah putus asa, bersyukur pada yang esa. Dunia hanyalah sementara, akhirat kekal selamanya. Larangan dan ancaman telah tertulis dalam Al-Quran. Berhentilah dari melakukan dosa, pintu taubat masih terbuka. Wahai insan, saat kau diuji, sabar dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, bersyukur nikmat yang diberi. Dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, bersyukur nikmat yang diberi. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari.
Okey, sebuah lagu untuk anda, lagu yang diberi nama Ujian Insan daripada Team Talk Malaysia. Terima kasih pada Team Talk yang sudi berkongsi lagu itu dan mengizinkan Casey mainkan lagu tadi, lagu yang penuh bermakna kan. Bagus lagu tadi kalau dengar lirik dia, kita akan rasa tenang. Setiap insan di dunia akan ada ujian. Kita semua akan berdepan dengan ujian. Ujian kita berbeza tak semestinya orang tu kaya tak ada ujian orang kaya pun ada ujian lah. Macam-macam ujian. Orang kaya ujian dia lain lah mungkin bisnes dia dia tengah gairah ni nak dapatkan projek bernilai 4.8 juta ni macam dah drama pukul 7 Datuk, ini Datuk Hashim baru call tentang projek yang dekat Mount Kiara. Bagaimana Datuk? Datuk dah luluskan pinjaman sebanyak 5 juta. 5 juta. 5 juta pun sikit Kalau dalam drama selalu 20 juta, 40 juta kan. Jadi setiap orang ada ujian dia. Ya, semua. Dan yalah, kita tahu antara ujian kesihatan, ujian kesenangan hidup, itu ujian yang biasalah kita dengar kan. Tapi banyak ujian-ujian. Okey. Jadi saya doakanlah semoga anda yang sedang menonton, yang sedang mendengar ini, kalau sedang diuji, anda diberikan kecekalan hati, ketabahan, kekuatan jiwa. Bukan senang. Ada orang terus habis dia jatuh. Jatuh tu bangun balik lah ya. Okey. Terima kasih. Yang ini Azman Ahmad kata Datuk daripada Mega Holdings. Paradigm holding lah, Mega Holdings, kaya-kaya Datuk ni dalam drama Melayu macam tu lah kalau selalunya kalau bapak dia kaya, anak dia tak nak Wan dah cakap dengan mama dengan papa mak dia mesti mama dengan papa, dia tak boleh panggil ibu, tak boleh cakap mama dengan papa. Wan tak nak harta-harta papa, Wan boleh cari duit sendiri. Kemudian dia keluar pergi kerja kan. Dia kerja mungkin sebagai waiter, sebagai bartender dekat dia panggil buat bartender buat kopi lah bukan bartender buat minuman keras dia barista, bartender pula. Tengoklah aku ni. Barista kan, dia buat kopi. Kemudian dia jatuh cinta dengan seorang lagi barista kan, dia bawa balik. Mama tak suka, mama ada pilihan mama. Cerita dia macam tu jugalah Ataupun cerita perempuan tu terlalu baik baik sangat, sampaikan kejahatan yang berlaku depan mata pun dia baik sangat lah. Jadi macam-macam kisah lah Okey, Malam Seram kembali. Terima kasih pada anda yang sedang menonton Malam Seram, dan sokongan yang anda berikan untuk Malam Seram ni, Casey memang benar-benar hargailah setiap sokongan dan juga setiap share, setiap komen, like, semualah. Terima kasih. Masih lagi Malam Seram dijalankan di channel sementara, iaitu Malam Seram Podcast, kerana channel asal Malam Seram ni saya tak boleh buat live, tapi saya tetap akan upload di channel Malam Seram lah. Okey, selepas saya buat live ini. Jadi terima kasih pada anda yang sudah subscribe, dan kita akan berkongsi lebih banyak kisah sebentar nanti. Saya akan juga hubungi seseorang yang minta saya hubungilah untuk berkongsi pengalaman seram. Tapi sebelum tu, terima kasih sumbangan-sumbangan super sticker super chat. Zainuddin Hassan, terima kasih. Assalamualaikum Casey dan geng Momok, single man on duty. Waalaikumsalam, terima kasih. Daniel Akim, salam Casey geng, ni buat Casey untuk cuba susu Alia. Terima kasih. Siapa ni? Daniel Akim. Ishas, terima kasih sumbangan super sticker. Terima kasih banyak Ishas, dan juga Hana Fafa katanya Masya Allah, terima kasih Hana Fafa, sumbangan anda yang anda berikan. Salam Casey, salam dari semalam cek ada tak podcast sampai dah siang tadi. Ni nampak podcast live, apa lagi join. For you Casey, keep going, Malam Seram is the best. Terima kasih banyak terima kasih. Muhammad Ridwan Lau Abdullah, terima kasih sumbangan super sticker. Adi Figo, terima kasih. Zainuddin Hassan, semoga ibu mertua Sis Irin selamat dibedah, amin. Jadi kita doakan Sis Irin betul adakah benar ni ibu mertua kepada Sis Irin akan menjalani pembedahan. Kita doakan semoga selamatlah segala-gala prosesnya dan cepat sembuh Wan Muhammad Hamdan, masya-Allah, sumbangan daripada Wan Muhammad Hamdan. Assalamualaikum kepada semua yang saya hormati, harap semua sihat dan dilindungi Allah dari segala musibah. Sumbangan ini dari anak-anak saya, Wan Muhammad Darwis, Wan Muhammad Daryan, Wan Muhammad Danish,
Semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Kita doakan juga kepada anak-anak Wan Muhammad Hamdan, ya, semuanya menjadi anak-anak yang soleh, ya, yang menjadi anak-anak yang sentiasa taat kepada ibu bapa dan anak-anak yang bijak, ya. Terima kasih. ARL Owens, terima kasih sumbangan super sticker. Dan Kak Nurkia Jones, Assalamualaikum KC and Geng Momok. Waalaikumsalam. Terima kasih temankan akak memandu pulang dari kerja. Vroom vroom. Kakak naik kereta apa ni vroom vroom Okey, kita sambung kisah. Yang ini KC boleh call saya tak? Katanya KC boleh call saya. Saya ada kisah pokok besar berpenunggu. Okey, saya akan call, tapi dia WhatsApp nombor lain, dia suruh call nombor lain. Tak apa, saya call sekarang. Jom. Harap-harap dapat tembusi. Okey, sebentar. Saya cuba call. Harap-harap dapat saya call. Okay. Thank you for choosing StarHub's prepaid mobile service. Your card's main balance is... Nampak? Salah tekan, Pak. Sekali lagi, Okey, sementara saya tunggu telefon tu bersambung, ya. Dapat juga. Hello, selamat malam seram. Siapa bercakap ni? Selamat malam seram. Saya Mariam daripada Tampines. Mariam dari Tampines. Okey, Mariam, ada kisah anda katakan pokok berpenunggu. Ini tentang apa ni, Mariam? Silakan. Okey, Assalamualaikum semua pendengar. Maafkan saya kalau line saya clear tak? Line ni okey, so far okey. Okey, saya cek kat sini sebab saya tengah kerja. Jadi saya balik kejap. Okey, kisah ni berlaku waktu saya masih kecil. Saya sekolah rendah. Saya sebenarnya berasal daripada Johor Bahru. Jadi ada satu kampung namanya Kampung Seri Kenangan. Sekarang dah dibangunkan jadi apartmen lah. So kawasan tu dah tak ada lagi dah. Okey. Dekat Lakin. Lepas tu saya waktu tu duduk rumah tinggan. So rumah tinggan ni keliling dia semua hutan lah. Memang asal dia hutan. Jadi satu hari waktu tu umur saya 12 tahun. Saya dengan adik saya seorang lagi perempuan umur 11 tahun. Dengan lagi seorang kakak saya umur 18 tahun. Waktu tu maghrib tu kakak saya tak tahu kenapa dia tiba-tiba dia nak pakai baju warna putih pemberian arwah nenek saya yang dah tak ada lah. Lepas tu kebetulan mak dengan ayah saya nak keluar waktu dah nak maghrib dah. Saya pun tak tahu kenapa mak ayah saya nak keluar, tapi dia tak boleh bawa kita orang. Jadi kita orang nak ikut tak boleh. Jadi saya dengan adik saya, kakak saya kena tinggal dekat rumah malam tu. Orang adik-adik lain semua tak ada. Jadi untuk daripada rumah saya ni tinggal nak keluar ke jalan besar ni, kat jalan tani ni, jalan Halimah, dia jarak dia agak jauh. Dia macam kena lalu hutan tau. Dia sangat gelap jalan dia. Jadi bila saya saya dengan adik, sedangkan kakak seorang dekat rumah. Saya dengan adik teman mak ayah keluar naik atas. Lepas tu mak ayah dah naik bas, kita orang pun turun semula. Bila kita orang turun semula tu dah malam, dah maghrib lah. Lepas maghrib kan, sampai rumah tiba-tiba tengok kakak tu tak nafas atas katil arwah nenek dulu. Sebab rumah arwah nenek bercantum dengan rumah ayah. Lepas tu ayah dah buka tembok tu. So bila kakak tak nafas, kakak cakap tolong. Kakak macam tersekat-sekat lah, tolong panggil mak abang semua balik. Lepas tu kita orang pun tak tahu nak buat apa. Sebab kecil lagi kita orang lari lah. Nasib baik mak dengan abang waktu tu dekat bus stop. Ingatkan dah naik bus, ni belum lagi terang kerja sampai atas. Jauh saja sih, naik bukit. Lepas tu mak abang terus jadi keluar balik rumah. Lepas tu malam tu juga buka lampu ke semua, panggil ada seorang atuk ni dulu, ada seorang nenek ni dah tua lah, sekarang dah meninggal. Dia selalu ubatkan macam orang ada masalah misteri macam ni. Lepas tu dia cakap rupanya kakak tu tak nafas sebab dia kena ganggu dengan penunggu pokok besar. Lepas tu saya tanya, masa tu saya tak tahu cerita, tapi ada satu hari saya suka duduk luar rumah tau. Dekat luar rumah ni banyak pokok besar. Saya memang tak takut dengan pokok besar. Lepas tu tiba mak saya cakap, no, cuba cakap dengan saya lah. Mak saya bukan nama sebenar, Mariam. Dia cakap dengan saya, dia kata
Mariam tiba tengok dekat rumah jiran tu. Macam dekat situ lah ada pokok besar dulu. Besar sangat. Lepas tu Mariam bayangkan dekat belakang rumah jiran tu ada satu pokok besar. Lepas tu cakap lah, mak, macam pokok besar yang dekat belakang rumah jiran tu ke? Pokok besar tu sangat besar sampai 5 tingkat lagi tau. Lepas tu cabang lagi. Lepas tu mak kata tak, besar lagi daripada tu. Dia bercabang 3, besar sangat. Dia kata itulah dulu ayah tebang pokok tu. Ayah tebang pokok tu. Lepas tu pokok tu orang lain semua tak boleh tebang. Lepas tu bila ayah tebang, penunggu pokok tu marah. Dia dendam sampai umur kakak saya umur 18 tahun. Sampai sekarang. Itulah kisah dia Casey. Sebab dulu kawasan tu memang hutan. Semua jadi ayah terpaksa tebang pokok tu untuk bina rumah kami. Jadi sekarang tak kawasan tu dah jadi apartmen lah. Dah jadi apartmen si Lakin. Oh, siapa yang mungkin pernah duduk dekat apartmen Lakin mungkin boleh kongsi kalau ada pengalaman Sebab bila diceritakan oleh Mariam ni pun boleh rasa kawasan tu agak keras Benar. Dan Mariam adalah berasal daripada Johor dan duduk Singapura ni bekerja di sini lah. Dah berapa lama kerja kat sini? Sejak Ogos tahun lepas. Oh, jadi belum balik lagi lah ke Johor? Belum lagi rezeki. Lama Ya Allah. Semoga diberikan kekuatan dan juga selamatlah menjalankan tugas Tak apalah, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Sampai jumpa Buat Casey. Terima kasih menghiburkan kami. Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itu adalah kisah daripada Mariam berkenaan dengan satu kejadian yang dikongsi yang mana menceritakan tentang kawasan rumah yang beliau pernah menetap dululah semasa kecil, kawasan rumah setinggan yang dikelilingi dengan hutan dan semak samun. Baik, kita sambung kisah berikut ini dalam rancangan Malam Seram. Dan ingat, setiap pengalaman yang diketengahkan dalam rancangan ini hanya sekadar satu hiburan. Yang penting, jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang disampaikan. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey. Yang ini pengalaman selanjutnya saya nak ceritakan ni datang daripada Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya mana tadi kejap Okey. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Abang Handsome. Saya nak berkongsi nama dia Abang Handsome. Nama saya Abang Handsome. Saya nak berkongsi kejadian seram terjadi pada diri saya ketika saya sedang berada dekat bus stop nak naik bas. Waktu tu saya berada di Boon Lay nak pulang ke rumah lah. Ini kejadian ini berlaku ketika hujan sedang turun dengan lebatnya pada malam yang dimaksudkan. Jadi pada waktu itu tengah tunggu bas nak datang, hujan pun tengah turun dengan lebat.
Jadi saya tengah sibuk lah tangan tengok handphone. Tangan tengok handphone pula. Mata tengok handphone. Mata tengok handphone. Dan waktu tu saya tak perasan ke si yang ada seorang lagi sedang duduk dekat bus stop tu. Masa saya datang, ada beberapa orang tengah tunggu bas macam saya. Bila datang satu bas, yang tengah tunggu tu semua naik bas dan tinggal saya seorang diri. Jadi saya tak rasa ada orang lain. Selepas saya alihkan perhatian saya pada handphone, saya baru terperasan dekat bus stop tu ada orang lain duduk bersama dengan saya di bawah bumbung bus stop yang mana hujan sedang turun dengan lebatnya pada waktu itu. Saya pun mula pandang orang tu dan saya sekelip mata tertanya-tanya bila masa dia datang, daripada mana dia datang. Memang betul, dia boleh jalan daripada belakang, boleh jalan daripada tepi. Masalahnya bus stop yang saya duduk ni, dia tidak ada sheltered walkway. Sebab kawasan Boon Lay ni adalah kawasan blok lama KC. Belum lagi dibuat tempat pejalan kaki yang berbumbung, kata beliau. Jadi saya rasa hairan, macam mana dia boleh datang dari mana ni? Saya tengok pertama, dia tak basah. Jadi yang kedua, tak ada payung. Mana payung dia? Saya cuba berdiri, tengok, tak ada payung ke si? Kemudian saya tengok belakang saya tengok tepi sebelah kiri, sebelah kanan. Langsung kawasan tempat pejalan kaki ni tidak ada berbumbung. Macam mana perempuan ni boleh tak basah? Saya rasa kemungkinan dia gunakan payung lipat. Tapi siapa yang nak gunakan payung lipat kemudian basah-basah masuk dalam beg? Kan tengah hujan. So tak apalah, saya fikir yang baik-baik ya, supaya saya pun tak nak takutkan diri saya. Kemungkinan dia gunakan payung lipat lah, yang kecil tu kan boleh masuk dalam beg. Jadi saya pun duduk balik. Bila duduk balik, saya tanya diri saya, kalau dia masuk dalam beg, mana beg dia? Mana beg perempuan ni? Saya berdiri, saya tengok beg pun tak ada. Payung besar tak ada, beg tak ada, dan dia tak basah. Dia datang dari mana ke si? Bas saya pun sampai. Saya pun naik bas berkenaan. Perempuan tu masih tengah duduk dekat bus stop. Kali terakhir saya pandang dia sebelum saya langkahkan kaki masuk ke dalam bas. Saya pun bayar tambang bas. Kemudian saya jalan. Sambil jalan, mata saya ni tengah cari tempat duduk paling last, tempat duduk belakang. Dan sambil tu mata saya tengah tengok luar juga, tengah cari mana yang perempuan duduk dekat bus stop tadi pergi. Sebab dia dah hilang ke si? Sampaikan saya berhenti dekat pintu belakang, saya menjengah, saya tetap tak nampak perempuan tadi. Daripada saya nak duduk belakang sebab bas tu pun dah kosong, tak ada orang, saya batalkan niat, saya duduk belakang pemandu bas. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itu kisah daripada berada kita berlaku di Boon Lay. Salah sebuah bus stop dekat Boon Lay. Dia ternampaklah seorang perempuan ni. Dia rasa pelik lah kan. Hujan lebat ni. Tapi tengok dia tak basah. Okey, mungkin dia gunakan payung lah. Payung pun tak ada. Mungkin ada shelter walkway. Shelter walkway pun tak ada lah. Kalau nak tahu kenapa perempuan tu tak basah, ya, sebab dia sedang dalam mood bercinta. Orang yang mood bercinta ni, tak semua orang tahu, tapi ada orang akan tahu. Kalau anda mood bercinta, sesuatu berlaku pada anda. Mungkin boleh tinggalkan komen dekat bawah. Dia jalan ni kan. Tapi on a horror note, bukan serious note, on a horror note, siapakah perempuan dia nampak tu kan? Daripada dia nak jalan selalu naik bas, siapa yang selalu kalau naik bas suka duduk belakang? Saya antaranya lah. Saya naik MRT last cabin. Favorite. Last cabin dulu naik MRT. Naik bas duduk belakang. Itu memang favorite lah. Saya tak tahu kenapa. Tapi naik bas automatic mesti jalan sampai ke belakang. Dan bila sampai nak duduk belakang ni, dia tengok mana perempuan tu pergi kan. Tiba hilang. Dia tak jadilah. Dia duduk dekat depan lah. Itu belakang pemandu bas. Okey, kita berkongsi kisah ya. Pengalaman seram selanjutnya dalam rancangan Malam Seram. Rancangan ini hanya sekadar satu perkongsian ya. Jangan mudah percaya dan terlalu taksub dengan apa yang disampaikan dalam Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja
yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, saya telefon pemanggil kita seterusnya. Pengalaman yang ingin disampaikan dalam malam seram. Jom. Kenapa alamak? Sekejap Boleh tak? Tiba pula. Saya cuba call tadi. Terputus pula. Sekejap Saya cuba sekali lagi Saya rasa mungkin ada masalah dengan connection kat sini. Okey, dah dapat saya sambungkan panggilan ni. Tadi dah terputus lah, saya rasa hairan, pelik pula. Mohon maaf, saya akan call lagi. Okey. Saya cuba baru bunyi. Tadi asyik terputus saja. Hello. Selamat malam seram. Siapa bercakap ni? Saya Ika daripada Kuala Lumpur. Ika dari Kuala Lumpur. Dan Ika nak berkongsi pengalaman ni tentang apa ni? Silakan. Okey. Ni tentang pengalaman di tempat kerja lama saya lah. Okay, jadi sebelum ni saya bekerja sebagai seorang guru swasta. Tapi nama sekolah tu saya rahsiakan lah. Okey. Okay, tapi saya mengajar budak tahun 1 sampai tahun 4. Okay, ada kita bila swasta mesti nak tunggu pelajar macam semua dah habis balik kan. Jadi dekat sementara nak tunggu, ada dalam 2-3 budak lah, tapi adik-beradik. Dah 3 tu adik-beradik. Jadi semua yang 3 tu tunggu dekat hall depan. Jadi ada satu speaker dengan satu mic. Jadi saya dengan kawan saya tentu, saya duduk pegang mic, kawan saya duduk depan saya. Saya cakap dalam mic, saya cakap dengan anak murid lah. Saya cakap macam nak kenakan diorang. Saya cakap awak nak dengar tak satu kisah asrama. Saya cakap macam tu kat diorang kan. Nak dengar tak kisah ustazah. Saya cakap macam tu. Lepas tu diorang pun okey lah. Lepas tu saya on mic tu dengan speaker. Dengan speaker tentu bila dah hall tu luas, jadi kuat lah kan. Bila dah kuat tu macam dalam bilik guru tu ada lagi lah guru-guru 2 orang. Ada 2 orang lagi guru yang belum balik, tunggu pelajar tu habis. Jadi saya on mic, saya cakap okey, saya cakap gini, dulu waktu kisah asrama ada kisah yang paling famous tentang kata satu dah tidur gitu kan. Jadi saya buatlah dengan alunan suara. Okey, pada waktu malam ada seorang pelajar ni, dia tak tidur lagi. Saya cakap macam tu, ada seorang pelajar yang tak tidur lagi. Lepas tu dia terdengar ada satu tapak kaki dengan guna mic lah, guna mic tu tapak kaki. Lepas tu dia pelajar tu dia ketakutan, dia tak tahulah. Tapi bila tapak kaki tu berjalan sambil dia bercakap, katil satu dah tidur. Saya cakap macam tu guna mic. Lepas tu tapak kaki tu berjalan lagi, katil 2 dah tidur. Jadi kawan saya yang depan tu mainkan peranan. Sebab dia pun bekas asrama juga kan, budak-budak asrama. Lepas tu saya teruskan, katil 3 dah tidur. Lepas tu kawan saya macam dia dah standby lah nak gergah pelajar tu, budak-budak tu kan. Ni kira jadi, anda nak buat prank lah, nak takutkan kawan. Okey. Nak takutkan pelajar tu lah. Sebab kawan macam dah sepakat lah. Jadi nak kenakan pelajar yang belum balik tu tentu nak dekat maghrib. Lepas tu sementara nak tunggu tu kenakan diorang situ. Lepas tu jadi saya cakap
teruskanlah dia kata katil 4, tadi katil 3 kan, katil katil 4 belum tidur gitu. Lepas tu member main peranan, member macam member sergah member macam tu kan. Jadi pelajar tu macam adalah reaksi diorang macam takut gitu kan. Jadi bila saya dah off je mic tu, saya off je mic, tiba-tiba saya dengar ada satu suara daripada speaker tu, dia macam ketawa tau. Itu. Lepas tu saya macam saya dengan member saya dengar tau. Saya dengan member saya dengar tapi tak tahulah pelajar tu dengar. Lepas tu saya dengan member saya dengar suara tu, saya berlari lah macam mungkin terhempas mic tu, lari dekat bilik guru. Terus saya cakap dengan 2 orang guru tu, takut diorang terbluetooth speaker tu. Saya cakap memang time tu macam yelah kita nak kenakan orang buat jahat dengan orang kan, betul. Macam benda tu nak kenakan balik. Lepas tu saya macam suruhlah diorang mengaku betul ke korang tak buat. Lepas tu diorang cakap sumpah diorang macam memang tak buat lah. Diorang kata memang kita orang tak buat, kita orang dari sini je kat sini kan. Yang korang tu kenapa tiba-tiba lari jatuh ni kelang kabut je. Saya pun cerita benda tu balik lah. Dia macam sumpah kita orang tak buat apa-apa. Kita orang memang duduk macam tu dari sini je lah. Memang duduk sini tak buat apa-apa pun. Sebab diorang tunjuk lah bluetooth diorang. Saya cakap tak ada pun diorang bluetooth, tak ada. Sebab sekolah tu ada lift. Lepas tu ada lift. Waktu tu saya masih tak kurang percaya sebab waktu tu ada tingkat 3. Lepas tu lift tu tiba-tiba naik ke tingkat 3. Padahal tak ada orang tekan pun. Lepas tu besok tu baru diorang macam mengaku lah diorang yang tekan lift tu. Macam sekolah kan PKP kan dah lama. Lepas tu bila masuk sekolah balik, sekolah tu macam kosong. Tak ada benda, takut ada penghuni lain kan. Lepas tu jadi macam seram lah. Kita nak kenakan orang. Sendiri yang kena lah. Sendiri kena lah. Jadi terima kasih Ika sudah berkongsi kisah dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, Malam Seram dah pun hampir-hampir sampai di penghujung rancangan. Sebelum saya akhiri Malam Seram, terima kasih Ika atas kisah tadilah. Itu adalah satu perkongsian cerita yang mungkin kawan dia dengan beliau ni nak takut-takutkan pelajar lah kan. Dia takut-takutkan. Akhirnya selepas bermain prank tu dekat kawan, dia terdengar bunyi suara yang menyeramkan keluar daripada mikrofon. Suara macam orang ketawa. Terima kasih. Ada dekat sini komen-komen anda ya. Cerita yang dikongsi oleh Khairunisa tu mungkin jin Islam ke si? Kalau tidak, silap Khairunisa boleh memandang kepalanya ke belakang dan syarat tubuh badan kita mestilah menghadap kiblat. Harap kita dapat share ilmu yang bermanfaat ini. Tapi masalahnya kalau betul-betul kat belakang saya nak tulis badan mesti Melainkanlah kalau anda mempunyai bayangkan kalau Khairunisa boleh pusingkan kepala dia tadi tengah solat tu kan dekat RNR, ingat kisah tu Khairunisa boleh pusingkan kepala dia 180 darjah. Kat belakang lari dia pun takut. Yang dekat belakang tu terperanjat. Okey, kisah yang terakhir pada malam ini saya nak bacakan pada semua. Terima kasih sekali lagi pada geng Momok Captain, geng Momok Sajen yang sudi berkongsi kisah. Yang ini daripada Raiman Stone. Assalamualaikum, ke sini duit standby untuk naik Grab kalau kereta tak boleh start. Amboi, bahasa nampak Terima kasihlah atas sumbangan untuk Malam Seram. Ya, tempoh hari kereta saya, bateri saya matilah, bateri. Bateri tu dia dah bunyi. Saya pun tak saya perasan bunyi dia macam bila nak start okey. Dia macam lama sikit tau. Dia tu lama sikit kan. Jadi itu ada sebenarnya adalah tanda-tanda lah kena tukar bateri. Jadi saya pun dah sampai terlupa. Dan dia tambah pula satu lagi masalah, saya punya lampu. Lampu tu walaupun saya letak dekat auto maknanya hidup enjin, lampu tu akan on. Dan kalau gelap, lampu tu akan on. Kalau ada matahari, dia akan off lah.
Saya rasa ada masalah pada wiring. Bila auto on tu, saya matikan enjin, saya tak perasan lampu tu tak mati kan. Sebabnya saya letak kereta dekat kawasan yang mungkin agak terang. Jadi saya pun jalan lampu tu hidup je. Itu juga menambahkan masalah. Dan pada tempoh hari kan, tiba-tiba kereta saya pula, alamak, tak boleh bergerak. Nasib baik lah, saya telefon lah, nak minta tolong orang, tak ada orang kan, dah malam kan, dah lewat malam. Dan saya telefon lah Grab, telefon Grab datang, dia pun terpanjat, panggil telefon dia untuk starter je, start kereta lah, jam start lah. Jadi Alhamdulillah boleh lah. Ada saya disclaimer lah tu, apa lah KC, tak baik, tak ada kasih tip. Dia pun terperanjat, dia kata thank you Alhamdulillah. Orang tolong kita tolong orang lah, macam tu lah. Okey, kita berkongsi kisah yang terakhir pada malam ini. Ini datang daripada mana tadi kejap. Ini dia. Okey, sebelum tu terima kasih kepada sumbangan-sumbangan anda, antaranya Abang Rock. Terima kasih Abang Rock, sumbangan thumbs up. Terima kasih. Sapphire Skyfall kata salam KC, salam, selamat pagi. Saya first time ke Pulau Ubin dengan kawan saya. Dari Rusia, kawan orang Russian. Wah, berbasikal 4 jam sampai naik lenguh kaki. Dan tadi ke Punggol sendirian, syukur dengan nikmat keindahan alam maya dari Allah. Anda sekarang berada di Pulau Ubin, Brother Sapphire. Jadi maknanya tak balik lah sampai pagi. Ya, jaga diri, jaga keselamatan, okey. Ini kisah ni datang daripada mana? Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Widuri. Saya nak berkongsi nama samaran. Nama samaran saya KC boleh panggil Widuri. Saya nak berkongsi satu kejadian seram yang pernah berlaku pada diri saya. Sila kongsi dan ceritakan pada yang sedang menonton Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Kiriman ini datang daripada pengirim kita yang ingin dikenali dengan nama Widuri. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya peminat Malam Seram, berasal daripada Pasiris. Kejadian yang saya nak kongsi dengan KC berlaku pada saya di dalam rumah saya. Begini pengalamannya. Saya ni tidur sebilik dengan adik perempuan saya. Jadi pada waktu tu adik saya ni dia memang kurang sihat. Waktu malam sebelum saya nak tidur, kita sebenarnya dah belikan dia bubur untuk dia makan. Tapi kejutkan dia tak bangun. Mungkin kerana demam dia dan dia terlalu penat. Jadi saya pun cakap dengan adik saya, adik, kakak nak tidur tau. Kalau adik bangun malam-malam, lapar adik nak makan, bubur kakak letak dekat dapur atas meja, nanti adik makan. Ya kak. Jadi kata Widuri, saya pun naik atas katil untuk tidur. Oleh kerana adik saya ni demam, saya nak buka aircon tak boleh, nak buka kipas tak boleh. Dia kata sejuk. Saya pun terpaksa angkat bantal, saya tidur dekat ruang tamu kisi. Tidur dekat ruang tamu dekat atas sofa. Saya buka kipas, baru boleh lelapkan mata. Dalam waktu saya nak tidur ni, saya dengar macam ada orang jalan. Bila saya toleh, saya nampak adik saya keluar daripada bilik masuk dapur. Jadi saya pun, adik, bubur kat dapur makan Jangan tak makan tau, kesian kau, 1 hari belum makan. Jadi saya pun baring sambung tidur balik dekat atas sofa. Dipendekkan cerita, saya tidur sampailah ke pagi. Masalahnya bila pagi tu saya bangun, bubur tu masih ada dekat atas meja. Saya buka bubur tu, langsung tak diusik, tak dipegang, tak diganggu. Siapa pula masuk dapur ni? Mungkin adik saya semalam bangun untuk minum air ke tak? Saya pun pergilah tanya adik. Dia tengah baring dekat katil. Saya panggil, adik dah mandi belum? Dah kak. Adik, semalam adik masuk dapur tak makan bubur Kemudian adik saya diam. Masuk dapur? Yelah semalam kakak tidur luar kan?
Adik masuk dapur, tak makan bubur. Sayang bubur tu. Adik saya cakap, Kak, adik baru bangun ni, semalam tak bangun pun. Casey, siapa yang saya nampak, Casey? Saya sempat boleh pesan pada dia, Dek, bubur kat dapur, jangan lupa makan. Kesian kau belum makan. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Itu pengalaman yang diketengahkan dalam rancangan Malam Seram. Kiriman tadi daripada Widuri Oh, nama dia Widuri Cuba ni. Widuri, elok bagai rembulan. Semangat gunakan sound effect tak adalah bagus ni saya dapat ni dia penting harga dia lah, alhamdulillah selalunya display set ni paling best kalau benda tu dijaga dengan baik kan. Dan display set dia baru berapa bulan je dia letak kat atas tu. Itulah saya macam nak beli dulu fikir 2-3 kali. Ini tak perlulah, saya tak ada sound effect pun masih boleh bercerita kan. Sekali bila dia kata display set on sale. Dia ada ni tau. Ada chromatic auto tune, dia panggil pitch correct lah Hello, selamat hari raya. Kan suara dia auto correct. Selamat hari raya. Puasa belum nak beraya. Okey, saya belanja satu lagi cerita lah satu lagi lah. Sebab hari ni saya rasa macam semangat sikit. Ini sebabnya sebelum tu saya dapat tidur lebih kurang 1.5 jam saya sebelum live kan. Dapat lelapkan mata 1.5 hours. Alhamdulillah. Okey, ini datang daripada pengirim kita bernama siapa nama tadi? Sekejap Tadi nampak email macam best cerita dia. Hilang pula cerita dia. Ini dia. Okey. Kisah dia ringkas katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat malam Casey serta para pendengar Malam Seram. Casey boleh panggil saya Bella. Saya ada sebuah cerita yang taklah seram sangat. Pengalaman ini merupakan pengalaman nenek saya pada tahun 90-an di mana nenek saya selalu menziarahi makcik saya di Pelintung. Pada hari itu nenek saya menaiki kereta dan beliau letakkan kenderaan keretanya berhampiran dengan sebatang sungai. Jadi untuk melalui kawasan rumah makcik saya, nenek saya harus berjalan berjalan kaki daripada letakkan kereta dekat tepi sungai tu, dia kena berjalan kaki kerana kereta tidak boleh masuk kawasan tersebut. Jalannya agak sempit dan agak sukar untuk membuat lencongan belok kerana jalannya agak kecil dan sempit. Sebelum nenek saya meninggalkan keretanya, dia keluarkan barang-barang lah. Dia nak jalan ni, nak keluarkan barang-barang. Dia keluarkan barang-barang. Tiba-tiba dia terdengar Casey. Terdengar macam suara jeritan. Suara dia sangat kuat. Bayangkan, terperanjat nenek saya dibuatnya. Untuk pengetahuan Casey dan para pendengar, nenek saya seorang yang garang. Bila dia mendengar jeritan tadi, dia terus membalas jeritan tersebut dengan perkataan, dia tengah terperanjat ni kan, nenek ni. Okey, jadi nenek Bella ni seorang nenek yang garang. Nenek garang dan dia tengah angkat barang, punggah-punggah tengah nak keluarkan kereta ni, tiba-tiba dengar orang pekik kuat. Bila dia terperanjat, dia jadi marah. Hoi! Setan betul lah buah. Nenek marah. Dan nenek saya ni menjerit. Waktu tu tengah malam dia menjerit tengah malam. Setan!
tengah-tengah malam menjerit. Dengan suara yang cukup lantang, nenek saya membalas jeritan tu. Apa lagi, suara tersebut terus tiba-tiba lenyap. Sebab jeritan tadi agak panjang ke si. Selepas nenek saya menjerit, dia macam berhenti. Kemudian nenek saya terus menuju ke rumah makcik saya. Makcik saya sedang melihat nenek saya di beranda rumahnya dengan penuh hairan. Mengapa nenek saya menjerit-jerit? Bila sampai saja nenek saya di hadapan makcik saya, nenek saya terus marah makcik saya. Kenapa engkau jerit tengah malam? Jadi waktu sebelum tu nenek saya ingatkan yang jerit tu makcik saya lah. Makcik saya membalas, mak, bila pula lah saya menjerit, mak? Apa ke benda saya nak jerit tengah-tengah malam ni? Nenek saya marah, kata, kenapa kau jerit tadi? Terpanjat aku. Janganlah jerit macam setan. Garang nenek jadi nenek saya marahlah. Ya ke? Bukan kau? Kalau bukan kau, siapa lagi nak jerit kat sini? Engkau aja aku nampak ni. Aku ingat suara engkau tadi. Bukan kau? Bukanlah, mak. Dan kemudian sambil angkat barang dan masuk rumah makcik saya, padan muka kena marah dengan aku. Garang ni nenek kamu ni. Angkat barang, masuk rumah makcik. Kesian makcik saya kena marah kerana nenek ingatkan makcik yang menjerit sampaikan nenek saya terperanjat, Casey. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Itulah kisah daripada pengirim kita bernama Bella. Terima kasih Bella. Terima kasih anda yang sedang menonton Malam Seram. Saya jumpa anda esok ya. Dan selamat Malam Seram. Jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod.